Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita daripada dua orang yang berbeza. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Sesuatu yang belum pernah Abang ceritakan. Salah satu daripada ceritanya memang cukup menarik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita semua dan juga memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini. Pengalaman daripada dua orang yang dihantarkan kepada Abang dengan menggunakan email. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Shika berlaku pada tahun 1999 dekat sebuah kampung di Sungai Besar, Selangor. Ceritanya bermula, Shika ni ada keluarga dia agak besar lah. Jadi yang tinggal dekat Sungai Besar tu adalah atuk dengan nenek dia. Pada waktu kejadian dia berumur sekolah rendah. Lebih kurang darjah 4 lah macam tu dia kata. Jadi kalau ada masa-masa lapang, dia memang akan luangkan masa dengan atuk dengan nenek, pergi melawat atuk nenek, lebih-lebih lagi pada hari Sabtu Ahad. Walaupun dia selalu datang ke rumah nenek dengan atuk dia dan memang selalu main dekat kawasan sekitar rumah atuk dengan nenek dia, tapi ada sesuatu yang menjadi halangan Shika. Setiap kali dia cuba mendekati satu kawasan, dia selalu ditegah oleh atuk dengan nenek dan juga mak bapak dia. Dengan kata lain, kalau nak pergi je ke kawasan tu, Kang, bahaya. Atuk dia kata, jangan pergi ke kawasan tu, jangan pergi ke kawasan tu. Banyak kali diberi amaran. Kawasan apa yang dimaksudkan? Kebun pisang. Kebun pisang tu sebenarnya kepunyaan mereka sekeluarga dan ramailah orang-orang cerita kawasan kebun pisang kepunyaan atuk dia ni adalah antara tempat yang paling terseram dekat kampung tu. Walaupun macam tu, Shika teringin juga nak pergi ke dalam kawasan kebun pisang. Walaupun orang kata seram, tapi pada dia, ia sebahagian daripada waris pusaka atuk dia. Jadi kebun pisang tu kalau pada waktu siang memang tak ada apa yang menyeramkan, semuanya okey je. Cumanya bila bertukar pada waktu malam, keadaan kebun pisang tu betul-betul agak menyeramkan. Ceritanya pada satu hari, Shika dengan mak ayah dia pulang ke kampung melawat atuk dengan nenek. Pada waktu tu jam menunjukkan pukul 10 malam. Jadi dekat depan rumah atuk dia ni, sebelum naik dekat rumah, kat rumah atas, kat rumah atuk, di sebelah tangga atuk dia ada disediakan tempayan yang berisi air. Tujuannya adalah sebelum naik rumah, mereka diwajibkan, bukanlah diwajibkan, tapi diselalukan untuk mencuci kaki sebelum naik atas rumah. Jadi memang itu benda kebiasaan. Shika dengan adik-beradik dia selepas keluar ataupun aktiviti di luar, ataupun bila baru-baru sampai kat rumah atuk dia, mereka akan cuci kaki dekat tempayan yang disediakan. Pada satu hari, waktu tu bila sampai malam kan, bila balik kampung, dia sampai malam, dia tak adalah terus-terus naik ke rumah atuk dengan nenek dia. Dia duduk-duduklah dekat depan rumah. Ditambah pula pada waktu tu ada beberapa orang sepupu dia yang duduk depan rumah atuk dia. Jadi tak adalah rasa sunyi sangat. Sewaktu duduk dekat depan rumah atuk dia ni, dia selalu terus memandang ke kawasan kebun pisang yang ada dekat depan rumah atuk dia. Bila keadaan dia yang memandang pokok pisang tu macam begitu asyik sangat, adalah beberapa orang sepupu dia tegur dia, jangan pandang pokok pisang tu, atuk tak kasih. Sebabnya ada cerita di sebalik pokok pisang tu. Mula-mulanya dia ingatkan benda tu sebagai main-main aja. Tapi selepas sepupu dia cerita, pokok pisang tu, kebun pisang tu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah tanah tempat ditanamnya pokok pisang. Jadi Shika pun tanyalah, ada apa peristiwa yang menyeramkan dekat tanah tu sehingga kan pokok pisang yang ditanam di atasnya menghasilkan satu aura yang menakutkan. Jadi sepupu dia kata dia pun tak tahu apa ceritanya. Cuma yang dia pernah dengar daripada orang-orang tua sebelum ni, tanah tu sendiri ada penunggunya. Jadi selepas ditanam dengan pokok pisang, penunggunya berpindah kepada pokok pisang tu.
Bila dengar cerita macam tu, Syika pun tak beranilah nak tegur, tak tengok lama-lama ke kawasan arah pokok pisang tu. Cumanya sebelum mereka semua naik ke rumah, dia sempat menjeling ke arah pokok pisang. Pada waktu tu dia nampak ada seorang lelaki dengan berpakaian hitam, mukanya berwarna putih, duduk berdiri di kawasan pokok pisang, di celah-celah pokok pisang tu. Mula-mula Syika ingatkan itu adalah orang biasa. Tapi selepas ditendung betul-betul, ditendung lama-lama, ada sesuatu yang janggal pada orang tu. Mukanya terlalu putih, seperti diwarnakan. Jadi Syika pun naik ke atas rumah tanpa bercakap apa-apa. Jadi bila sampai dekat atas rumah tu, macam biasa mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Sebelum dia tidur, dia sempat cerita dengan mak dia apa yang dia nampak. Tapi mak dia cakap benda tu tak ada apa-apa, jangan hiraukan sangat. Kadang-kadang benda tu adalah mainan. Mak dia kata itu adalah gangguan daripada alam jin, alam syaitan. Jadi biarkan dia. Selagi kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Jadi pada malam tu Syika bermimpi. Dia bermain di kawasan pokok pisang tu, dan daripada jauh dia nampak lelaki berjubah hitam sama macam apa yang dia nampak sebelum dia naik ke rumah pada malam tu. Jadi bila besok paginya, dia pergi ke kawasan pokok pisang tu untuk pastikan adakah benda yang dia nampak tu manusia ataupun bukan. Bila dia merayau di kawasan pokok pisang tu, dia yakin itu yang dia nampak pada malam tadi tu adalah bukan manusia. Kerana keesokan siangnya, walaupun dia masih sekolah rendah, dia berani nak pergi ke kawasan pokok pisang tu. Dia periksa kawasan pokok pisang tu, memang tak ada benda lain. Tak ada tanda-tanda seperti ada orang berdiri ataupun ada orang yang merayau-rayau di kawasan pokok pisang tu. Dia yakin. Jadi dia kata dia tunggu untuk malam yang kedua. Dia mungkin dia anggaplah benda tu datang hanya pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Kalau pada waktu siang mungkin dia menyorok kat mana-mana. Jadi pada malam yang kedua, dia tunggu dekat depan rumah bersama adik dia betul-betul. Selepas pukul 10 malam, muncul lelaki berjubah dengan mukanya yang berwarna putih. Digerakkan adik dia segera. Dia cakap dengan adik dia, kau tengok dik, kau nampak tak ada lelaki berjubah hitam dengan bermuka putih? Tapi adik dia cakap dia tak nampak. Dia tak nampak apa seperti yang akak dia nampak. Jadi bila dah macam tu, tahulah Syika, hanya dialah seorang yang boleh nampak makhluk tu. Orang lain tak boleh nampak. Cepat-cepat dia masuk dekat dalam rumah. Sebelum dia masuk betul ke dalam rumah, dia tengok ke belakang nak pastikan ada ke tidak makhluk tu. Betul ada tu. Ada makhluk tu dengan mukanya yang berwarna putih memandang ke arah Syika. Syika cepat-cepat tutup pintu, dan bila besok pagi dia cerita dengan mak dia sekali lagi. Tapi untuk cerita yang kedua ni, kalau cerita yang pertama mak dia anggap benda tu sebagai main-main, tapi cerita yang kedua mak dia dah mula anggap serius. Mak dia berpesan, itu adalah orang makhluk yang tinggal dekat kawasan tu. Syika jangan pergi dekat dengan dia pada waktu malam. Kita semua, ahli keluarga kita memang tak masuk campur dengan urusan mereka yang ada dekat kawasan pokok pisang tu. Kalau dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Itu je syarat je. Bila mak dia terangkan macam tu, tahulah Syika yang ada dekat pokok pisang tu adalah makhluk lain. Jadi bila besok paginya, bila siangnya dia dah beraktiviti macam biasa, malam tu mereka semua nak pergi ke pekan Sungai Besar dan terus menganjur balik ke rumah. Pada waktu tu, entahlah kenapa Syika kata dia tak berani untuk berjalan sendiri, dia minta bapak didokongkan. Muncullah pada waktu tu, dia kata dia masih lagi selim-lim, baru umur dah jam 4 kan. Jadi dia pun minta bapak dia dokong. Waktu bapak dia dokong, dia pun pandang ke arah pokok pisang tu. Memang betul, pada waktu tu masih lagi pukul 10 malam, awal 10 malam, dia nampak orang yang ada dekat pokok pisang tu dengan mukanya berwarna putih. Pandang dia daripada jauh. Dia tahu itu adalah penunggu yang ada dekat tanah tu, yang ada dekat kebun pisang keluarga mereka. Sejak daripada tu, Syika tak pernah jumpa lagi makhluk dekat depan pokok pisang tu. Tapi setiap kali dia balik kampung, dia lebih berhati-hati supaya dia tak masuk dekat kawasan pokok pisang. Dan benda tu, memori tu kekal sehingga dia berumur 25 tahun pada tahun 1990-an. Kalau tak silap abang lah, bukan 2000-an. 2000-an, 2008 lebih kurang macam tu, dia dah besar, umur 25 tahun.
Walaupun dia dah lama tak nampak makhluk dekat pokok pisang tu, tapi benda tu masih lagi kekal dalam kepala dia. Pada satu hari dia balik kampung ke rumah atuk dia dengan nenek dia. Pada waktu ni atuk dengan nenek dah pun tak ada, dah pun meninggal dunia. Jadi mereka saja balik ke rumah tu tujuannya untuk kemas-kemas rumah. Sewaktu dia sorang-sorang dekat tangga pada malam pertama mereka dekat rumah atuk dengan nenek, Syika memandang sekali lagi ke arah pokok pisang dengan harapan benda tu akan muncul. Tapi tak muncul juga. Benda tu tenggelam dalam kenangan. Dia tenggelam dalam kenangan. Tak ada lagi muncul-muncul. Cuma pada malam tu sewaktu Syika tidur, dia rasa agak gelisah. Dia rasa seperti macam ada yang memerhatikan dia daripada jauh, tapi dia tak tahu macam mana nak jelaskan. Dia cuba nak cerita pada mak dia. Tapi kalau difikir-fikirkan, kalau dia cerita dengan mak dia pun, mak dia akan anggap benda tu mainan aja. Tak payahlah nak dihiraukan. Jadi pada malam tu Syika tidur macam biasa. Sedang-sedang dia tidur dengan kakinya menghadap ke tingkap. Tiba-tiba tingkap terbuka. Di luar tingkap dia nampak makhluk tu dengan jubah hitam dan bermuka putih. Pada waktu tu seluruh badan Syika tak boleh bergerak. Dia tak tahu kenapa benda tu muncul secara tiba-tiba selepas beberapa tahun dia menghilangkan diri. Benda tu mendekati dia dan semakin lama benda tu dekat betul-betul ada dekat kawasan tingkap rumah dia. Dan dia diam memandang ke arah makhluk tu. Dia bukan mimpi, dia kata dia memang betul-betul nampak benda tu. Dan sewaktu benda tu mula masuk ke dalam bilik Syika melalui tingkap yang terbuka, benda tu bertukar menjadi rupa Syika sendiri. Cuma ada satu yang pelik, kejanggalan. Dia tidak mempunyai muka. Mukanya kosong. Pada waktu tu Syika dah tak boleh bergerak, dia hanya memandang apa yang terjadi. Selepas benda tu berubah menjadi diri dia, benda tu jalan mendekati katil dia dan berdiri betul-betul dekat hujung kaki dia. Tak tahulah kenapa pada waktu tu Syika betul-betul rasa terlalu tak boleh bergerak dengan perasaan yang terlalu takut sehinggakan nafas dia terlalu laju dan akhirnya dia pengsan. Sedar-sedar daripada pengsan, orang dah kejutkan dia untuk mengerjakan solat subuh. Pada waktu tu Syika terkebil-kebil memikirkan apa yang dia nampak malam tadi. Dia cepat-cepat bangun dan ceritakan pada mak dia dengan harapan mak dia percaya apa yang dia cakap. Sebab itu adalah kampung mak dia. Selepas diceritakan kedatangan makhluk yang menyerupai dia malam tadi, mak dia terus bagi saksi, bagi tahu. Sebenarnya Syika, benda tu mak dengan adik-beradik mak dah biasa lihat. Dia akan datang dengan menyerupai kita tanpa ada wajah. Itu adalah penunggu pokok pisang keluarga kita. Dan tidak ada penjelasan daripada mak dia kenapa benda tu ada di atas tanah pokok pisang, kebun pokok pisang mereka sekeluarga. Tapi mak dia berpesan, selagi mereka tak acau kita, kita tak acau mereka. Dan biarlah benda tu ada dekat situ walaupun ratusan tahun. Walaupun nak dibangunkan kawasan pokok pisang tu, jangan dikacau-kacau, jangan diseru-seru. Biarkan dia pergi. Dan itu menjadi pegangan Sheila sampai sekarang. Pokok pisang tu ada lagi ke sekarang? Mengikut kata Syika, pokok pisang tu masih lagi ada. Dan makhluk tu tak pernah juga muncul. Mana tahu dia kata anak dia nanti satu hari akan nampak makhluk yang dia pernah nampak. Penunggu di kebun pokok pisang, tanah milik keluarga mereka. Cerita kedua berlaku pada tahun 2002, diceritakan oleh Diana yang berlaku dekat Manjung, Perak. Sebenarnya pada awal-awal Diana dapat masuk universiti. Dia dapat masuk satu universiti dekat Kuala Terengganu. Tapi disebabkan dia tak berminat dengan kursus yang ditawarkan, akhirnya dia minta tukar ke universiti lain. Mujurlah pada waktu tu kursus yang diminta tu memang ada ditawarkan dan masih lagi ada kekosongan. Jadi selepas melakukan beberapa sesi perpindahan, pengisian borang, akhirnya Diana berpindah daripada universiti dekat Kuala Terengganu ke universiti dekat Tanjung Malim. Seri Manjung. Jadi ramai juga yang boleh teka apakah nama universiti yang abang maksudkan, tapi kita senyap-senyap je lah. Ceritanya bermula pada tahun 2002. Pada waktu tu mereka semua tinggal dekat dalam satu asrama yang menempatkan 4 orang kalau tak silap abang dalam satu bilik. Di antara 4 orang tu, mereka ni adalah daripada kursus-kursus yang berlainan. Diana mengambil kursus yang agak susah pada waktu tu dan dia memerlukan dia untuk belajar lebih masa. Jadi boleh dikatakan setiap hari dia akan stay up untuk belajar lebih masa. Dan selalunya dia akan tidur lebih kurang pukul 2 ke pukul 3 pagi.
macam waktu sekarang. Jadi pada waktu itulah dia kata dia boleh belajar betul-betul, dia boleh tangkap apa yang lecturer ajar. Kalau pada waktu siang dia lebih suka melakukan aktiviti lain, aktiviti biasa untuk menguruskan diri. Malam je lah baru pada masa untuk belajar. Pada waktu tu dia kata 2012 heboh tentang kawasan universiti tu diserang dengan gangguan daripada makhluk alam sebelah. Walaupun mendapat gangguan, tetap juga hatinya perlu teguh. Belajar macam biasa. Kalau nak ganggu, ganggu. Tapi yang penting, aku kena belajar macam biasa. Itulah azamnya Diana. Dia kata pada waktu tu memang dah dekat sangat dengan peperiksaan akhir. Kalau dia ngikutkan perasaan untuk takut dengan gangguan yang ada pada waktu tu, dia tak boleh nak belajar. Banyak benda lagi yang tak boleh di cover, nanti tak boleh dibelajar. Nanti apa pula nak jawab dalam peperiksaan? Nak, takut, tak takut, tetap juga belajar macam biasa. Pada malam tu dia kata dia rasa suasana dia macam ada yang tak kena. Kat mana-mana pun dia pergi, dia rasa macam ada orang yang memerhatikan. Ke dalam bilik air, walaupun ada dekat dalam bilik sorang-sorang, tetap juga dia rasa macam ada orang yang tengok dia daripada jauh. Dia rasa macam ada yang tak kena. Dia ceritakan benda ni pada kawan dia. Kawan dia cakap, memang kau akan ada perasaan tu, sebab sekarang ni kan memang universiti kita ni memang ada gangguan-gangguan yang pelik-pelik sikit. Jadi dia nak tanya apa yang perlu dia buat. Jangan stay up sampai pukul 3, itu yang perlu kau buat. Jangan study lewat-lewat sangat, tidur, dia kata. Jadi bila saranan daripada kawan dia tu memang tak masuk dengan jiwa dia, dia rasa macam tak nak ikut je lah. Jadi pada malam tu, macam biasa, dia belajar daripada pukul 1 sampai ke pukul 3. Tujuannya adalah untuk ingat segala macam benda, memahamkan macam-macam benda yang Cik Lecturer ajar. Waktu dia tengah belajar tu, lebih kurang pukul 2.30, tiba-tiba dia buka tingkap, dia menghadap tingkap. Dia punya meja menghadap tingkap dan dia boleh nampak luar. Walaupun tingkap tu tidak dibuka terlalu luas sangat, tapi dia tetap juga buka tingkap untuk bagi udaranya mengalir masuk dan keluar. Waktu tu, dia tengah belajar, nampak daripada samar-samar tingkap, ada seorang lelaki yang berbaju putih. Dia rasa macam ada yang tak kena dengan lelaki tu, sebab lelaki tu mengeluarkan asap, sama ada isap vape ataupun rokok. Tapi bentuk baju putih lelaki tu agak janggal, seperti memakai jubah, dia kata. Rasa macam tak sedap hati, dia tutup tingkap, dia tutup langsir, dia terus naik ke atas katil. Katil dia terletak dekat tingkat kedua. Maksudnya katil dah berdeka, dia terletak kat dekat atas. Dalam keadaan dia untuk mengawal perasaan takut tu, dia cuba sedaya upaya untuk tenangkan diri. Walaupun pada waktu tu dia kata walaupun dia dah selubung seluruh badan dia, tapi tetap juga dia rasa macam ada yang tak kena, akan berlaku sesuatu yang janggal, yang tak baik pada malam ni. Dia cuba untuk tidur dan akhirnya dia berjaya. Sedang dia nak tidur, dia rasa tiba-tiba badan dia digerakkan. Dia buka mata untuk pastikan dia ni betul-betul bukan bermimpi. Dia cubit badan dia, rasa sakit. Jadi dengan kata lain, dia bukan mimpi. Tapi kenapa dia terjaga daripada tidur? Rupa-rupanya katil ni telah digegarkan. Ada orang yang mengegar katil dia. Pada waktu tu dia tak nampak. Dua sebab. Yang pertama, seluruh badan dia diselimuti dengan selimut. Yang kedua, bilik tu memang gelap segelap-gelapnya. Semua lampu dimatikan. Jadi dengan perlahan-lahan, Diana buka selimut yang menutupi muka dia. Dekat hujung katil dia, dia nampak rupanya gula-gula menyandar-nyandarkan, menggerak-gerakkan badan dia ke arah katil Diana, yang menyebabkan katil Diana bergoyang. Dengan kata lain, benda tu goyang katil Diana tanpa menggunakan tangan. Dia senggol macam tu. Disebabkan itulah katil Diana bergoyang-goyang dan dia pula terjaga. Pada waktu tu dia nak jerit, tapi tak keluar apa yang ada dekat dalam anak tekak. Dia harap kawan dia yang ada dekat tingkat bawah rasa gegaran tu dan bangun menjerit ke, buat apa ke, yang penting buat riuh-riuh lah, biarkan benda tu pergi. Tapi tak ada apa juga. Tetap benda tu berjaya menyenggol-nyenggol katil Diana, sampaikan Diana rasa betul-betul tak boleh nak tahan lagi. Dia kumpulkan segala kekuatan. Pada waktu tu dia cuba baca ayat kursi, tapi ayat kursi dia kata tunggang langgang. Bermula dengan sadaqallahul azim, baru masuk bismillahirrahmanirrahim. Habislah. Memanglah kalau baca 10 kali pun benda ni takkan lagi. Kalau benda tu dibaca, ayat suci Quran tu dibaca secara tukang terbalik.
Dia cuba cari ayat yang paling senang sekali dia nak sebut, yang diingat Allahu Akbar. Itu je. Itu yang paling senang, paling simple. Dia pun sebutlah Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar, benda tu tidak hilang. Masih lagi menyinggol-nyenggolkan bonggongnya, menggerak-gerakkan katil. Cuma dia tu yang ada kekuatan. Dia loncat daripada tingkat kedua, pergi ke arah suis lampu, dinyalakan seluruh lampu yang menyebabkan semua kawan-kawan dia terbangun dan tanya dengan dia sebenarnya apa yang berlaku. Dia ceritakan dia nampak sesuatu daripada alam sebelah yang berupa gula-gula. Tapi kawan-kawan dia kata, itulah dah suruh tidur, engkau tak nak tidur, kan sekarang dah kena dengki. Jadi Diana mula-mula Diana rasa macam okey dengan apa yang kawan dia cakap, dah kutuk-kutuk dia balik kan. Cuma dia tanya, selama ni kenapa kau tak cerita kat aku yang ganggu kawasan ni adalah gula-gula? Sebab aku yang paling takut adalah gula-gula. Benda-benda lain aku boleh lagi. Dia kata, aku nak cerita tapi aku fikir-fikirkan kalau aku cerita nanti kau takut nak study sampai pukul 3 pagi. Jadi aku tak ceritalah. Tapi aku tak sangka pula engkau yang kena dengki. Jadi malam tu diorang pun bertidurlah bersempit-sempit. Bukanlah Diana dengan kawan dia. Yang terbangun, abang lupa nak cakap. Yang terbangun pada waktu tu Diana dengan Alia aje. Jadi yang berborak pada waktu tu Diana dengan Alia. Jadi Diana kata, boleh tak malam ni Alia aku tidur dengan sebelah kau? Alia kata, boleh, tak apa, tidur je lah, tak ada masalah pun. Jadi dah malam tu Diana pun tidurlah, mengempitlah dekat belah Alia. Alia pun kata tergelak-gelak lah. Alia kata, engkau ni penakut sangat, dia kata. Jadi bila tidur, lega lah. Sebab kita tidur berdua atas satu katil kan, dia tak adalah rasa takut sangat. Ni plot twist dia. Bila besok pagi, Diana pun bangun daripada tidur, Diana tengok dekat sebelah dia, Alia dah tak ada. Jadi pada waktu tu dia sambung tidur balik. Biasalah orang perempuan kan ada masa-masa yang tak boleh semayang kan. Jadi dia sambung tidur. Bila besok paginya, betul-betul pagilah ni, pukul 7 pagi, pukul 8 pagi dia bangun, dia siap-siap. Tengah-tengah dia siap-siap tu, lepas-lepas mandi, tiba-tiba dia nampak Alia datang masuk ke dalam bilik. Lepas tu dia cakap dengan Alia, "Woi, terima kasih dah malam tadi temankan aku tidur, izinkan aku tidur kat katil aku, kat katil kau, dengan kau bersempit-sempit sikit, maaflah." "Oh, kau tidur dengan siapa?" "Aku tidur dengan kau lah. Malam tadi kan kita tidur berdua. Aku tidur di rumah kawan lah. Aku tidur bilik lain. Bukan rumah, aku tidur bilik lain." "Kau tidur dengan siapa?" "Kau tidur dengan Nur kot." Dia kata, "Tak, aku tidur dengan kau. Kau jangan main-mainkan dengan aku." Dia kata, "Aku tidur dengan kau. Aku berborak dengan kau malam tadi kan." Dia kata, "Yang kau cakap ada benda yang mengganggu kawasan universiti kita." Kata dia, "Tak. Kalau tak percaya, aku panggil budak yang ni, yang aku tidur dengan bilik dia malam tadi. Malam tadi aku tak balik lah. Aku tak balik. Aku memang tak ada balik. Kalau kau ingat-ingat semula, memang aku tak balik kan malam tadi. Cuba kau ingat balik," kata. Jadi Alia dan Diana pun ingatkan semula apa yang berlaku pada malam tu. Memang betul. Sebelum tidur, dia memang ingat Alia tak ada kat dalam bilik. Jadi siapa Alia yang dia berborak malam tu? Demam terus. Seminggu lajaknya demam. Sampailah mak bapak dia terpaksa ambil. Sebab demamnya bukan demam biasa, demam yang menggigil. Bahaya untuk kesihatan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Semalam ceritanya dah berat, jadi ceritanya hari ini ringan. Jadi besok cerita berat balik. Kita selang-selangkan macam tu. Tujuan abang bercerita kan untuk memberi hiburan. Sambil-sambil mendengar, buat kerja atau sambil-sambil tengah beraktiviti, berehat-rehat, bersantai-santai. Itulah tujuan abang bercerita kisah-kisah yang dihantar. Terima kasih juga pada yang menghantarkan cerita. Diana dan juga Syauki. Siapa tahu nama dia tadi, abang terlupa lah kalau bab-bab nama ni. Pada yang nak membeli sambal lara, parapan sate, coklat moist, masih lagi abang jual. Abang letakkan link je pada bawah setiap video. Moga-moga dapatlah memberikan hiburan pengajaran cerita kali ini dan juga dapatlah merasai resepi yang keluarga yang abang jual. Okey, hingga berjumpa lagi dalam esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.